Ini bab nusrah. Jadi satu istiqamah, satu lagi nusrah. Bawa agama dalam dunia, bawa agama dalam muhallah kita. Dalam muhallah kita kena ada usaha agama, jumpa manusia dan bagi faham tentang agama pada mereka. Duduk muhallah kita ada orang kaya, ada orang miskin, siapa pun mereka, kita kena bawa mereka pada maksud supaya dalam muhallah datang agama, dan bandar kita datang agama. Ini bandar kita, supaya di bandar kita datang agama. Rumah pun datang agama, muhallah pun datang agama, bandar pun datang agama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bentuk jemaah dan hantar. Bentuk jemaah dan hantar. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang ramai, masyarakat dapat bantuan untuk amal agama. Supaya dia dapat tahu tentang agama. Supaya mereka dapat sedar tentang agama. Dan supaya mereka dapat datang pada masuk ke depan mereka. Mereka akan taubat daripada kehidupan mereka yang rosak, datang pada agama. Jadi dalam muhallah kita, dalam bandar kita, dalam negeri kita, malah seluruh dunia, untuk cari makan, manusia pergi mana-mana pun. Di muhallah kita pun ada orang buat usaha cari makan. Di bandar kita ada orang buat usaha cari makan. Orang datang ke Delhi ni cari makan. Benda-benda tersebar ke seluruh dunia, pergi mana-mana tempat pun, masuk muhallah, masuk rumah, masuk bandar. Sebagaimana manusia buat usaha untuk benda-benda ni tersebar, macam itulah kita kena buat usaha supaya agama tersebar. Supaya dalam rumah datang agama, dalam muhallah datang agama, dalam bandar datang agama, seluruh dunia datang agama. Tuan-tuan faham tak apa yang bagi tahu? Ini dinamakan sebagai nusrah. Dengan bisnes, benda-benda tersebar ke seluruh dunia. Orang ekspor, import, hantar, ambil barang daripada seluruh dunia. Jadi kita pun kena buat untuk agama. Daripada muhallah kita eksporkan jemaah ke seluruh dunia, buat usaha agama. Supaya orang Islam yang jauh daripada agama datang pada agama. Jadi supaya setiap orang jadi macam Abu Dhar yang beritahu tadi di South Africa. Ini yang dibuat oleh sahabat-sahabat, sehingga orang Islam zaman sekarang ada yang nak amal benda macam tu. Ini bukan kerja yang susah. Sebagaimana benda-benda boleh tersebar ke seluruh dunia dengan kapal laut, dengan kapal terbang, macam-macam benda manusia guna untuk sebarkan benda-benda. Macam itulah juga agama. Untuk agama ni lah kita diciptakan oleh Allah. Ini tanggungjawab kita. Istiqamah pun tanggungjawab kita, dan nusrah pun tanggungjawab kita. Kita kena istiqamah sehingga satu semayang pun tak tertinggal, satu amal pun tak tinggal. Jangan terlepas takbiratul ula. Kalau iradah, niat pun tak ada, macam mana nak datang pada amal? Orang yang tidak ada niat ni, dia adalah orang mati. Kalau mati, apa amal boleh buat? Dia dah mati dah. Niat pun tak ada, mana dia dah mati dah. Kena buat iradah. Bagaimana nak tidur, kena niat untuk bangun tahajud. Kemudian kalau tak terbangun,
pahala niat dah dapat dah, pahala tahajud dah dapat dah. Orang yang keluar daripada rumah dia, nak semayang jemaah, ambil wudu, kemudian dia sampai ke masjid, tengok orang dah tukar waktu semayang, orang dah habis semayang dah, maka atas niat dia, dia dapat pahala semayang berjemaah yang sempurna. Ini diberitahu dalam hadis. Kesan niat dalam kehidupan manusia. Dalam agama ni Allah akan bantu kita. Dengan apabila ada niat, ganjaran pun Allah bagi, dan jalan pun Allah akan buka untuk kita. Allah akan bantu kita, mudahkan kita. Agama bukan jadi mudah dengan kita tinggalkan amal dia. Masa untuk buat amal kita dah tinggalkan dia, bukan kehidupan kita jadi mudah, bukan. Agama akan jadi mudah, amalan agama akan jadi mudah bila kita istiqamahkan dia. Bila kita buat satu amal dengan istiqamah, maka dia akan jadi mudah untuk kita, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istiqamah atas iman. Apa istiqamah atas iman? Jangan sekali-kali kita buat mana-mana dosa. Ini tanda istiqamah atas iman. Jangan sekali buat perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini takaza iman. Apa saja dosa, jangan buat. Tak mungkin berlaku daripada saya sama sekali. Ini dia takaza iman. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Jadi kerana iman, sehingga kamu telah cinta pada iman, dan lantaran itu kamu cinta pada semua amalan yang berkaitan dengan iman, dan kemudian kamu benci terhadap maksiat, derhaka pada Allah. Ini takaza iman. Istiqamah dalam iman, kekal dalam semua tuntutan iman, dan kemudian kena ada niat untuk maju lagi dalam iman ini, maju lagi dalam iman. Apa maju lagi dalam iman? Ialah kita semua kena niat, ialah saya tak akan tinggal satu takbiratul ula pun. Ini maju lagi dalam iman. Apabila imam dah angkat takbir Allah, kan kita dah ada dia untuk angkat takbir dah. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sabiqu, Allah kata hendaklah kamu maju. Kamu maju. Dalam dunia manusia maju. Kalau dulu gaji 10,000, sekarang gaji 12,000. Kalau dalam dunia, kalau apa-apa dunia kekurangan, maka kita namakan ini kemunduran, ini kerugian. Macam tu juga kita kena rasa dalam agama. Jangan biarkan kita mundur dalam agama. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Dan kena maju lagi apa? Maju lagi ialah sembahyang dalam keadaan kita tunggu sembahyang. Ini orang yang lebih maju lagi daripada orang takbiratul ula. Ini diajar. Iradah, buat niat untuk maju, maka paling tidak kita akan istiqamah atas satu keadaan. Orang yang tidak ada iradah, tidak ada niat untuk maju, maka dia akan mungkin terbelakang, mundur. Pergi jalan sana sini, tengok jam. Bila ada masalah kita, ada masalah dia. Sepatutnya masa jam ni bantu kita untuk jaga amal. Tapi sekarang dengan ada jam, bantu kita untuk lewatkan amal. Sebab kita tidak ada iradah. Jadi kita kena pergi bergerak dalam bandar kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, dalam seluruh dunia.
Ini kerja kita, kerja umat ini. Kerja ini bukan hanya pergi berjalan. Tidak, kita kena belajar macam mana nak buat usaha. Kita pergi berjalan dalam jemaah sambil belajar, bawa tanggungjawab. Bukan hanya ikut-ikut saja. Tak tahu apa maksud, apa amal nak bawa, tak tahu. Tak ada kerja macam ni dalam dunia. Siapa-siapa yang pergi untuk mana-mana kerja, dia belajar kerja yang dia nak buat. Orang tukang jahit, anak dia belajar menjahit, lepas tu dia buat apa? Dia tidur? Tak ada. Dia dah belajar menjahit, maka lepas tu bila dah pandai, siang malam dia menjahit. Siang pun dia menjahit, malam pun dia menjahit. Sebab dia dah belajar dah. Dia dah belajar. Jadi kita kena belajar agama, belajar usaha agama supaya kita buat usaha agama. Jangan hanya ikut-ikut saja. Ini bukan nusrah. Jadi tanggungjawab seorang Islam untuk nusrah agama. Seorang kena jadi ansarullah supaya agama boleh tersebar ke seluruh dunia. Ini cara. Jadi keluar jalan Allah Subhanahu nak belajar. Untuk belajar, kena balik rumah buat amal. Ini tujuan kita pergi berjalan keluar ni. Apabila kita belajar, istiqamah akan datang dalam kehidupan kita, nusrah akan datang dalam kehidupan kita, agama akan hidup daripada diri kita. Jadi kita bawa diri kita, jawa kita, masa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar sungguh-sungguh, maka agama akan datang dalam kehidupan kita. Orang mukmin dia belajar kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bawa dalam kehidupan dia, dan dia pergi seluruh dunia untuk sebarkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang ikut agama, peniaga ikut agama, petani ikut agama, orang berpangkat ikut agama. Maka dia, orang-orang ni akan berjaya apabila ikut agama. Berjaya kerana agama, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana pertanian dia, bukan kerana harta dia, tak. Dia berjaya kerana agama yang dia bawa dalam kehidupan dia. Apabila kita bergerak bawa agama, maka semua orang akan berjaya. Dalam masa keluar, orang yang lebih lama pada kita, kita belajar daripada mereka. Orang baru daripada kita, kita tolong ajar mereka. Dan belajar untuk buat seluruh hidup kita. Tak ada orang bisnes 3 hari, tidak ada orang bisnes 4 bulan. Tidak ada orang buat pertanian untuk 4 bulan. Dia buat banyak mana yang perlu. Apa-apa kerja. Macam itulah agama. Sebanyak mana kita perlu pada agama, sebanyak mana kita kena usaha. Jadi tanggungjawab umat ini ialah istiqamah dan nusrah. Pertama, ikatkan diri kita dengan amal-amal dan belajar betul-betul. Kemudian nusrah, sebarkan benda itu pada orang lain. Dengan inilah Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Sahabat-sahabat ini 2 sifat yang daripada sahabat. Mereka adalah orang istiqamah atas amal mereka, dan mereka adalah ansarullah, pembantu-pembantu agama Allah. Mereka orang yang beramal, mereka orang yang jaga agama, mereka orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Inilah tanggungjawab yang Allah bagi pada kita juga. Kalau kita tunaikan tanggungjawab ni, maka Allah akan redha dengan kita sebagaimana Allah redha dengan sahabat-sahabat. Perkara yang paling kita perlu sekali ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling bahaya sekali untuk kita ialah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah redha, Allah akan bina suasana yang bagi kebaikan pada kita. Keadaan akan bagi kebaikan pada kita. Keadaan suasana sekeliling tidak terbina dengan benda-benda.
Dengan keredaan Allah, barulah Allah bentuk keadaan membantu kita. Kalau Allah murka, maka Allah akan buat keadaan merosakkan kita. Kegersangan, kemarau, semua Allah yang datangkan. Allah yang rosakkan keadaan keliling apabila amal tak betul. Hidup mati di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin bahawa benda-benda lah yang akan bentuk suasana keadaan sekeliling kita, ini yakin yang salah. Keadaan suasana tidak berlaku daripada benda-benda. Benda-benda ni tak boleh bergerak sendiri, tak boleh baru lama sendiri. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada apa-apa kuasa. Kita pun lahir dengan kudrat Allah, besar dengan kudrat Allah, tua jadi dengan kudrat Allah. Semua Allah yang lakukan. Tidak ada satu benda yang luar daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu benda yang luar daripada kudrat Allah. Semua bawah kudrat Allah. Apa yang Allah nak, dia akan buat. Jadi oleh kerana itu, perkara pertama kita kena dapat keredaan Allah. Nabi bagi tahu, siapa-siapa yang betulkan hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan betulkan hubungan dia dengan segala makhluk yang lain. Ini adalah satu benda yang pasti. Bina hubungan kita dengan Allah. Macam mana hubungan kita akan betul dengan Allah? Dengan duit ke? Tak, dengan agama. Apabila datang agama dalam kehidupan, barulah hubungan kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang amal agama, Allah akan redha dengan dia. Oleh kerana itulah kita kena fikir perkara ni, usahakan perkara ni, doa jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat perkara ni. Kalau belum faham lagi, keluar lagi dan lagi. Sebagaimana orang yang ada masalah undang-undang, berkali-kali pergi jumpa peguam, tanya hal undang-undang dia. Jadi tak ada agama dalam kehidupan kita, kita kena pergi usaha atas agama, jumpa, buat usaha atas agama, supaya agama datang dalam kehidupan kita. Apabila datang agama, Allah akan redha dengan kita. Apabila Allah redha, maka dunia akhirat kita akan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kunci ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pergi jumpa yang pegang kunci, baru dapat macam-macam khazanah. Kalau masjid tu kunci dipegang oleh muazzin, oleh Bilal, kena pergi jumpa Bilal lah untuk buka masjid. Kalau kunci ada di tangan imam, kena pergi jumpa imam. Imam kata tak ada dengan saya, pergi dengan muazzin. Muazzin kata tak ada dengan saya, kena cari siapa yang pegang kunci, baru dapat. Jadi segala kunci ada di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, doa pada aku akan tunaikan permintaan kamu. Aku ada segala-galanya di sisi aku, ada segala-galanya. Kenapa pergi tempat lain? Apa kamu akan dapat di tempat lain? Dakwah Nabi-Nabi, datanglah pada Allah. Datanglah pada Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya dalam masa susah saja. Kembali pada Allah, rujuk pada Allah. Tidak. Bisnes kita dengan Allah bukan bisnes barang-barang, tapi bisnes kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah ialah bisnes kehidupan kita ni, nyawa kita ni. Jadi kita kena fahamkan urusan ni dan buat urusan ni, barulah kita akan faham. Buat sendiri, barulah kita akan faham. Bukan hanya tengok jauh-jauh. Ramai orang kata, orang kafir mengata usaha dakwah ni bagus. Dengan dia kata bagus, dia dapat manfaat ke? Dengan dia kata bagus, dia dapat manfaat ke? Air ni sedap, tak minum, dapat faedah ke? Air ni sejuk, tak minum, dapat sejuk ke? Tak dapat. Dengan buat, dengan aman, dengan hanya cakap-cakap, tak dapat manfaat. Dan amal buat dengan faham. Kalau kita buat tanpa faham,
maka kita akan tinggalkan usaha ni pun tanpa faham juga. Kita buat usaha ni dengan keadaan tak faham, maka sampai satu masa kita akan tinggal usaha ni kerana tak faham juga. Maka usahakan untuk fahamkan usaha ni. Fahamkanlah agama. Fahamkanlah agama. Kalau dah faham, tidak akan terlepas daripada kita. Kita akan jaga. Ada orang yang dah keluar 4 bulan, dah keluar setahun, mana dah berhenti. Kenapa? Sebab dia belum faham. Orang yang buka kedai, kemudian dia dah faham betul-betul hal kedai dia akan terus dengan kedai dia. Sebab dia dah faham apa manfaat dia akan dapat. Jadi macam tu juga dengan agama. Fahamkan manfaat agama. Jadi kita semua buat iradah, insyaAllah akan buat usaha ni, insyaAllah. Dan buat usaha ni dalam keadaan kita terus maju. Jangan kita mundur ke belakang. Allah tak suka orang yang mundur ke belakang. Kalau kita terus maju, kita akan nampak sendiri macam mana bantuan Allah, macam mana keberkatan dari Allah, macam mana rahmat Allah akan datang dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sediakan diri kita dan sediakan orang lain juga, insyaAllah. Semoga Allah kabul, tuan-tuan. Orang yang datang untuk 40 hari, tukar yang jadi 4 bulan. Tak apa, insyaAllah ni 4 bulan. Yang tak nak balik. InsyaAllah tuan, kita semua sedia, insyaAllah. Masya Allah, semoga Allah terima niat-niat tuan-tuan.